Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua pelajar-pelajar. Hari ini seperti yang telah dijanjikan, saya akan tunjukkan bagaimana cara untuk membuat color correction serta color grading kepada kita punya video yang telah kita rakam. Okey, pada timeline saya mengandungi 3 video. Saya ada 3 video dekat sini. Klip pertama, klip kedua dan klip ketiga. Okey, dalam klip ini kali ini saya menggunakan manusia lah di dalam saya punya subjek, sebab untuk membuat color grading yang lebih jelas supaya kamu lebih nampak. Jadi yang pertama sekali, untuk membuat color correction, kita perlu beralih daripada tab editing kepada tab color. Dia akan buka satu window yang mengandungi panel tambahan di sebelah kanan, iaitu panel yang mengandungi perkataan Lumetri Color ini. Kemudian pergi kepada panel di sebelah kiri atas dan klik pada anak panah ni, pilih Lumetri Scope. Okay, dan dalam Lumetri Scope ni kita akan nampak, mungkin kamu punya berbeza dengan saya. Kita klik kanan kat sini, pilih Parade RGB, Waveform Luma, dan pilih lagi satu iaitu Vector Scope YUV. Okey, sebenarnya apa yang ada dekat sini adalah ini kita boleh gunakan graf ini sebagai panduan untuk kita membuat kita punya color correction terlebih dahulu. Okey, sebelum kita membuat color grading, langkah pertama yang perlu kita buat adalah membuat color correction. Okey, di mana color correction ni kita akan betulkan benda-benda yang paling basic seperti exposure, saturation dan sebagainya. Kalau kamu perhatikan, di setiap klip dia mempunyai graf yang berbeza. Contoh klip pertama ni, klip kedua dan klip ketiga. Ni bergantunglah kepada setiap scene yang telah kamu rakam. Okey, jadi untuk membaca graf ini, saya boleh permudahkanlah. Di bahagian di bahagian waveform Luma ni, yang kalau hitam putih ni, 100 adalah dia punya brightness dan 0 adalah dia punya dark. Okey, jadi kita boleh betulkanlah exposure di dalam julat ini. Nanti saya akan tunjukkan macam mana. Dan di sebelah kiri ni, bahagian parade RGB ni, kita boleh tengok red, green dengan blue punya channel. Dan di bahagian bawah, Vector Scope YUV ni, ini sebenarnya dia mewakili kepada color wheel. Jadi first kali yang perlu kita betulkan adalah exposure. Dan kena ingat setiap klip ni dia mengandungi exposure yang berlainan. Dia bergantung. Mungkin masa kita shooting tu dia punya exposure tak cukup. Okay, jadi untuk membetulkan exposure, sebagai contoh klip pertama, pergi kepada Lumetri Color dan klik pada basic correction. Okay, bila kamu buka basic correction ni, dia ada input LUT, white balance dan tone. Okey, perhatikan pada tone. Okey, pertama sekali kita cuba tengok bahagian black, white dengan shadow. Okey, untuk adjust bahagian black, sambil saya tarik slider ni, perhatikan di bahagian graf sebelah kiri ni. Okey, kalau kamu punya footage itu mungkin dia punya black tak betul, nampak tu. Mungkin kamu punya klip dia akan kelihatan macam ni. Jadi untuk membetulkan dia, kita cuba adjust supaya black itu berada di atas kosong. Dia berada dekat dengan kosong. Dan bahagian white biarlah menghampiri kepada 100. Dia menghampiri kepada 100. Okay. Dan seterusnya kita boleh usik bahagian shadow di tengah-tengah. Okay. Bahagian white adalah bahagian yang menghampiri 100, black adalah pada kosong dan shadow adalah di tengah-tengah. So kita boleh adjust dia punya shadow dia. Ini tak ada satu setting yang betul dan salah. Ini cuma sekadar panduan dan kamu boleh menggunakan kamu punya pandangan mata lah untuk mendapatkan visual yang terbaik. Okey, so kita boleh tengok dia punya before and after dengan cara klik pada FX ini. Ini before, ini after. Okey, mungkin tak nampak sangat beza kan? Saya cuba adjust lah supaya kamu nampak dia punya beza dia. Right. Before and after. Okey, ini step pertama. Kita betulkan dia punya
exposure terlebih dahulu dengan usik black, white dengan shadow. Make sure jangan terlebih 100 dan black dia jangan bawah daripada 0. Step yang seterusnya adalah untuk kita adjust dia punya white balance. Untuk adjust dia punya white balance, kita pergi kepada white balance punya bahagian dekat sini. Kita boleh ubah secara manual untuk temperature dan juga tint. Tapi Premiere dah sediakan satu cara yang mudah lah. Kita boleh gunakan selector dekat sini. Cuba cari dalam kita punya footage mana bahagian yang sememangnya logiknya berwarna putih. Sebagai contoh, jalan cat pada jalan ni. Bila saya klik sini, nampak tak? Dia terus adjust dia punya white balance menjadi normal. Kemudian step seterusnya adalah untuk kita adjust dia punya saturation dekat bawah ni. Mungkin kita nak tepukan sikit dia punya warna ataupun kurangkan. Kita adjust sikit. Ni banyak saya tarik ni, sengaja saya tarik banyak supaya nampak dia punya beza. Dan katalah saya dah cukup berpuas hati dengan ni. Nampak tak dia punya putih tu masih putih lah kan, dia tak kekuning-kuningan. Kita tengok before and after. Dengan step ini kita dah membetulkan step pertama, iaitu kita membuat color correction. So sekarang kita akan beralih kepada klip yang kedua. Kita cuba buat benda yang sama. Perasan tak bila saya klik pada klip kedua, semua setting dikembali kepada normal. Bila saya klik pada klip yang pertama, dia punya setting dah set seperti mana yang kita buat tadi. So kita pergi pada footage kedua. First sekali kita ubah dia punya black. Cuba turunkan 0. Kemudian dia punya white. White dia tu dah sampai 100, maknanya dah boleh kata okey lah tu. Kemudian kita ubah dia punya shadow. Turunkan, kita nak bagi lagi rich dia punya color. Dan kita usik dia punya highlight. Sambil kamu buat tu, perhatikan pada graf yang ada di sebelah kiri. Kita tengok before and after. Kan nampak dia punya color dah semakin naik. Kemudian kita betulkan dia punya white balance. Cari pada visual kamu mana yang warna putih. Dalam ni ada dua lah, sama ada seluar ni ataupun kereta ni. Saya decide untuk ambil seluar ni. Kan kamu boleh nampak kan dia punya perubahan. Kemudian kita adjust dia punya saturation. Mungkin nak bagi lebih rich ataupun lebih dull. Ni terpulang lah kepada kamu. So before and after. Nampak kan? Ni kita dah naikkan seri pada video ini. Seterusnya kamu buatlah dia punya color correction itu sampai habis footage lah. Tapi tak semestinya kena buat secara manual pada semua footage. Mungkin ada dua footage yang environmentnya lebih kurang sama. Kita boleh copy dan paste dia punya setting dia. Saya akan tunjukkan contoh lah. Contoh pada klip yang terakhir, klip ini. Saya nak copy daripada klip yang ini. Ini klip yang dah kita buat color correction tadi. Bila saya tarik, nampak kan dia punya mood dia berbeza. So cara mudah, klik pada sumber. Klik pada video sumber yang kita nak copy tu. Klik copy. Kemudian kita paste kepada footage yang nak kita letakkan dia punya setting. Kita klik kanan dan pergi kepada paste attributes. Keluar window ni. Yang lain ni biarkan. Tapi make sure Lumetri color pun kita select. Jangan biar macam ni. Kita select sekali Lumetri color. Kemudian klik OK. Alright. So, persoalan dia, adakah dia punya tone sama? Nampak macam tak sama kan? Tapi at least kita dah ada sedikit starting point. Untuk memastikan dia punya dia punya tone adalah sama, pergi kepada color wheels and match kat sini. Kemudian klik pada comparison view. Bila kita klik pada comparison view, kita akan ada dua window. Yang ini kita boleh gerakkan, kita boleh pilih dia punya mana dia punya position lah. Bukan yang ini kan, kita gerakkan sikit.
Okey, kita nak ambil color yang ini. Okay, kita boleh buat comparison first kali based on kita punya mata kasar, ataupun nak lagi tepat, kita perhatikan pada graf. Kalau kamu tengok, dia punya graf ada dua. Ada dua graf dekat sini. So, kita boleh samakan dia punya graf dia dengan cara pergi semula kepada basic correction dan kita adjust supaya graf ni at least lebih kurang sama dari segi white, black, shadow dengan highlight. Okay, saya naikkan dia punya black. Okay, situ. Kemudian ubah dia punya shadow. Okay, make sure shadow dia naik kan. Cuba sekatakan dengan graf yang ada di sebelah. Shadow dia kita naikkan. Kemudian kita ubah apa lagi? White. White saya rasa mungkin tak perlu ubah. Sebab dia dah reaching 100 sama. Kemudian kita ubah lagi shadow. Dan kita usik dia punya highlight. Usik dia punya highlight. Dan kita cuba check dia punya white balance. White balance dia saya ambil lah ini. Warna putih. Okay. So secara kasarnya kita dah boleh nampak comparison yang lebih kurang sama dia punya tone daripada scene sini sampailah scene sini. Okay, so ini adalah the first step yang kita perlu buat. Step ini adalah kita panggil color correction. Okay, first kali kita betulkan dia punya basic correction untuk black, white, shadow and highlight. Kemudian kita betulkan dia punya white balance dan kita boleh adjust dia punya saturation. Kita boleh nampak dekat sini dia punya beza dengan cara klik pada button FX ni, before and after, kan nampak kan beza dia kan. Mungkin pada pandangan mata kasar semuanya dah nampak okey mungkin kita punya monitor kadang-kadang dia punya color calibration tak betul. Jangan percaya sangat dengan apa yang kita nampak pada kita punya monitor. Sebab monitor kita ni adalah monitor yang biasa, bukan monitor yang memang spesifik untuk buat color correction. Tapi kita boleh tengok dia punya correct exposure dan balance dengan perhatikan pada RGB parade ni. Sebagai contoh, ini klip pertama, red, green dengan blue lebih kurang sama. Maknanya dari segi white balance dia insyaAllah okey lah. Kita pergi pada klip yang kedua. Okey. Di klip yang kedua ni kita nampak merah dengan merah lebih tinggi daripada hijau dan biru. So kita boleh balancekan dekat situ dengan cara mengubah dia punya temperature dan juga tint. Kita ubah temperature dulu. Kalau saya gerakkan temperature ni, kamu akan nampak dia akan effects red dengan blue. Okey, nampak kan? Red dengan blue. Okay, jangan terlebih 100. Kalau lebih 100 tu maknanya warna dia dah terlalu tepu. Dan tint, kita akan ubah bahagian hijau. Nampak? Okay, mungkin kita nak kurangkan sikit. Kemudian kita ubah balik temperature. Kamu perlu play around dekat sini lah. Untuk make sure dia punya level tu. Okey, so dengan graf ni kita nampak semua dah lebih kurang sama dia punya level dia. So insyaAllah kita punya footage akan okey lah dari segi white balance. Okay, kita tengok pula klip yang seterusnya. Okey, klip yang seterusnya ni lagi kita nampak kan dia punya merah terlebih. So kita adjust temperature dahulu, bagi dia sama level dengan biru. Okey. Kemudian kita ubah dia punya tint untuk pastikan dianya adalah lebih kurang sama level. Dan ini insyaAllah kita punya color correction semakin elok lah daripada yang asal. Okay, kita cuba tengok ini klip yang kita dah buat color correction. Kita offkan. Okay, ini yang asal. Klip kedua kita offkan. Nampak kan dia punya beza ni. Okay, bila kita dah puas hati dengan color correction kita, barulah kita pergi kepada color grading. Okay, color correction dan color grading ni adalah dua benda yang berbeza. Color correction ni dia lebih technical.
lebih kepada cara kita membetulkan exposure, membetulkan kita punya level of brightness, level of darkness, dan level of midtone. Tapi color grading ni dia lebih kepada seni. Inilah yang kita gunakan untuk memberi certain looks and feel kepada kita punya video. Okey, untuk membuat color quick color grading, kita pergi pada tab project ni, klik kanan dan pergi kepada new item, ambil adjustment layer, klik OK, dan kita tarik adjustment layer tu di atas kesemua klip tadi, tarik sampai habis. Okey, kemudian kita klik pada adjustment layer dan kita cari kreatif. Dan dekat kreatif ni kita boleh tengok ada dia punya preset yang dah Premiere sediakan untuk kita. Ada banyak dekat sini, tapi kita boleh tengok satu-satu. Okey, kita boleh ambil lah tone yang kita rasa sesuai dengan kita punya short movie. Dia punya tema dia black and white pun ada. Kita boleh pilih. Katalah saya nak ambil something yang vibrant, yang segar sikit. Sekejap, kita cuba cari. Okey lah, katalah ini SL Clean Straight HDR. Kemudian kita klik pada menu ni, kita cari SL Clean, ataupun kamu boleh cuba satu-satu sebenarnya. Nampak? Bila saya ambil Blue Moon, dia ubah overall tone lebih kepada kebiru-biruan. Kalau saya ambil Matrix Blue, lagi pekat dia punya bluish dia. Okay. Kenapa kita perlu buat color correction dulu, baru kita buat color grading? Disebabkan kalau exposure kita tak betul, kita punya grading nanti akan ada masalah. Akan ada masalah dari segi mungkin ada color yang terlalu tepu. Dekat sini kita boleh adjust dia punya intensity dia. Sama ada kita nak betul-betul pekat ataupun betul-betul sikit je. Dan sebenarnya banyak lagi lah yang kamu boleh adjust dekat sini. Sesuaikan dengan kamu punya visual look and feel. Apa yang kamu nak achieve dengan kamu punya video. Okay, so ini kita dah letak satu adjustment layer kepada kesemua klip ni. Dan kita boleh nampak dia punya tone sama. So bila saya offkan, before and after. Okay, ini before yang dah dibuat color correction. Dan ini adalah after yang dah di-apply LUT, color grading. Kita boleh apply macam-macam lah dekat sini ada ni. Kamu boleh cubalah. Kan? Nampak? Dia ada dia punya look and feel bagi setiap color profile yang dah disetkan untuk kita. Dan kita boleh tweak lagi. Kita boleh adjust dia punya curve. Okay, kalau curve ni, di point yang bawah ni adalah bahagian shadow. Di point yang atas ni adalah bahagian highlight. So kita boleh tambah dekat tengah-tengah lah. Tarik sikit. Tambah lagi. Tarik sikit. Macam kita buat dalam Photoshop. Okay, kita tengok semua. So this is how we do basic color grading lah. Kalau betul-betul nak mendalami ilmu color grading ni, ada dia punya lesson yang tersendiri. Memang lesson dia panjang. Sebab ini adalah color grading yang color grading ni biasa digunakan oleh Hollywood. Malaysia pun semua industri perfilman menggunakan color grading. Jadi kalau nak betul-betul master color grading ni, saya berani cakap impossible dalam kita punya pembelajaran di peringkat diploma ni. Mungkin kamu kena betul-betul fokus pada bidang yang fokus kepada color grading. So inilah yang saya nak share kepada kamu hari ini. Kan kita boleh buat color correction, kemudian kita boleh buat basic color grading yang ada di dalam Premiere,
at least kita bila dah dapat color grading yang kita nak tu, kita boleh adjust dia punya intensity. Okay? Dan kita boleh letak vignette. Vignette ni contoh dia punya border dekat tepi tu kan hitam sedikit. Dia akan apply kepada semua. Before and after. Okay, jadi saya harap dengan perkongsian saya yang mungkin agak technical sikit pada hari ini, tapi ini adalah yang basic lah untuk kamu buat color correction dan color grading kepada kamu punya video, supaya video kamu nampak lebih berseni. Itu tujuan dia. Okay, so ingat pertama sekali sebelum kita letak color mood ataupun sebelum kita letak color grading, kita perlu buat color correction dahulu. Kita betulkan dia punya exposure, levelkan dia punya RGB. Bila kita dah puas hati, barulah kita letak specific color grading ataupun color tone yang boleh memberi feel yang tertentu kepada kamu punya video. Akhir sekali, katalah kamu dah selesai dengan kamu punya color grading dan kamu dah selesai dengan kamu punya project video tu. Ni saya tunjuk cara untuk export kamu punya video supaya boleh dimainkan di movie player dan juga TV. Pergi pada file, export media. Okay, dia akan keluar window ni. Format H264. Make sure H264. Export video, export audio. Dan output name, bagilah nama. Contoh katalah ni lesson 1. Contohlah bagi nama. Kemudian klik pada save. Yang lain biarkan. Kemudian klik export. Tunggulah sampai dia punya exporting tu siap. Ini bergantung kepada kelajuan PC kamu masing-masing lah. Okay, saya rasa itu saja untuk hari ini. Saya dah tunjukkan bagaimana cara untuk membuat color correction, color grading dan juga how to properly export your video. Okay? Saya tinggalkan kamu dengan video yang dah kita buat dan kamu boleh nampaklah dia punya perbezaan video secara side by side. Okay? InsyaAllah kita akan berjumpa di video seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.